Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Hari ini adalah hari keramat buat rakyat Johor, bangsa Johor kerana hari ini adalah hari mereka mengundi dan keputusannya akan diketahui tidak lama lagi. Dan ketika ini, apa yang penting keputusan pilihan raya negeri Johor. Siapa menang dan siapa kalah. Dan kami akan bawakan terus dari lokasi Firdaus Azil, Hasimi Muhammad dan Haji Nazri Kaha melaporkan setiap perkembangan terbaru di semua lokasi di Johor Bahru. Dan kita pertama sekali akan bersama dengan Hasimi Muhammad terlebih dahulu, wartawan Astro Awani yang kini berada di Johor Bahru, dan kini Hasimi berada di pusat penjumlahan undi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Hasimi, keputusan terbaru dijangkakan jam 8 malam. Mungkin ada laporan terbaru ataupun terkini terlebih dahulu, Hasimi. Baik, terima kasih Jasmine di studio. Kalau penonton Astro Awani lihat, kita sentiasa mengemaskini keputusan tidak rasmi setakat ini. Namun di sini saya akan cuba bawakan keputusan rasmi. Namun setakat jam ini 7.49 malam kita masih lagi belum menerima sebarang keputusan rasmi. Kalau akan ada di belakang saya ini paparan keputusan rasmi akan disiarkan. Namun mengikut pada apa yang dimaklumkan oleh SPR sebelum ini, keputusan rasmi paling awal akan disiarkan sekitar pukul 8 malam dan keputusan penuh dijangka akan disiarkan sekitar pukul 10 malam ini. Dan perkembangan langsung akan kita bawakan khususnya untuk melihat kepada beberapa kerusi-kerusi panas yang akan diketahui, khususnya kita melihat kepada kerusi Dewan Undangan Dun Bernod yang juga ditandingi oleh Menteri Besar Johor Datuk Hasmi Muhammad. Kita akan melihat kepada keputusan tersebut. Namun setakat ini apa yang boleh kita bawa langsung dari persada ini, masih belum ada sebarang keputusan rasmi disiarkan di paparan ataupun skrin belakang saya ini, yang kita akan kemas kini dari masa ke masa. Namun setakat mana yang kita ketahui tidak rasmi, sebenarnya telah pun dimaklumkan oleh rakan tugas di studio juga, kalau boleh saya petik beberapa antaranya adalah termasuk kalau lihat kepada maklumat di hadapan saya ini, antaranya kita melihat kepada siaran daripada Facebook dan pihak-pihak DAP beberapa DUN ketika ini tidak rasmi didahului oleh mereka, termasuk juga kalau kita melihat kepada DUN Penggaram telah dimenangi oleh setakat ini tidak rasmi dimenangi oleh PH, dan juga termasuk juga beberapa lagi yang kalau saya boleh lihat di sini juga dimenangi oleh DAP, namun itu tidak rasmi kerana kita sentiasa kemas kini di laman sosial dan juga di platform Astro Awani. Untuk maklumat secara rasmi kita akan bawa dari masa ke masa, Jasmine. Baik, Hasimi, sebelum saya lepaskan Hasimi untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai keputusan dan sebagainya, mungkin Hasimi setahu kita keputusan ataupun penjumlahan ataupun peratusan keluar mengundi secara keseluruhan belum lagi dikeluarkan. Mungkin Hasimi ada sedikit laporan mengenai itu. Betul, Jasmine. Maaf kalau soalan Jasmine saya sekali lagi, sedikit peratusan keluar mengundi jelas. Baik, Hasimi. Namun Hasimi, peratusan keluar mengundi belum kita ketahui keseluruhannya. Ya. Mungkin Hasimi berada di situ dan sebagainya. Ada rakan-rakan media dan juga pegawai-pegawai SPR. Adakah kedengaran ataupun terdengar berapa agaknya peratusan keluar mengundi? Kerana kita tahu jam 4 petang tadi ataupun jam 5 petang tadi hanya 50%, Hasimi. Betul, itu yang setakat kita dapat setakat pukul 4 petang tadi, 50%. Namun di mana kita melihat kepada trend PRN sebelum ini, peratusan keluar mengundi itu kemungkinan besar akan dimaklumkan oleh pihak SPR pada sidang media. Namun setakat ini kita tidak terdengar apa-apa kabar yang tidak rasmi berapa peratusan keluarnya. Mungkin akan rasminya pada sidang media yang akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR pada sekitar 10 lebih nanti, Jasmine. Baiklah, Hasimi, terima kasih kerana membawakan sedikit laporan daripada pusat penjumlahan undi di Johor Bahru menanti sidang media SPR sebentar sahaja lagi dan juga keputusan-keputusan. Seperti anda tahu, sepanjang hari ataupun di sebelah petang, rakan saya Syaf Syukri sibuk membawakan kepada anda data-data dan juga keputusan tidak rasmi. Saya pasti Syaf Syukri masih lagi bertenaga untuk mungkin boleh kongsikan kepada kita mungkin ada keputusan-keputusan tidak rasmi yang baru. Syaf Syukri.
Baiklah, terima kasih Jasmine berada di sebelah di dalam studio sana. Dan Jasmine, untuk ketika ini setakat jam 7.25 petang tadi sebenarnya ya, kalau diikutkan keputusan tidak rasmi yang dapat anda saksikan di sebelah saya ketika ini, 34 kerusi secara tidak rasminya telah didominasi oleh Barisan Nasional sendiri. Namun itu adalah keputusan tidak rasmi dan kami akan memberikan anda perincian yang lebih lanjut mengenai keputusan tidak rasmi yang seterusnya kerana angka akan terus berubah. Dan Jasmine, ingin saya kongsikan agak menarik untuk disaksikan dari salah satu kerusi tumpuan kita di N07 Bukit Kepong khususnya, Jasmine ya. Sebentar tadi sewaktu saya menyampaikan data-data ini, berlaku beberapa kali perubahan ya Jasmine, sebab seolah-olah mereka berlumba-lumba untuk capai siapa yang berada di kedudukan yang terkini. Dan untuk setakat ini jam saya kira 7.53 ini, calon dari Perikatan Nasional Shahruddin Jamal berada di hadapan dengan 3,067 undi, meninggalkan calon Barisan Nasional Ismail Muhammad dengan 2,635 undi. Calon di kedudukan ketiga, calon muda Afiqah Zulkifli dengan 1,334 undi, dan calon pejuang Mat Taib Suhud dengan 74 undi. Dan pastinya Jasmine, ada perkembangan-perkembangan terkini juga akan kami kongsikan kerana setakat ini belum ada yang baru masuk untuk waktu dan ketika ini. Mungkin sebentar lagi, 1 minit di hadapan, atau saya akan teruskan kongsikan bersama dengan Jasmine tepat jam pukul 8 malam nanti. Jasmine. Baik, terima kasih Syah Syukri. Kekalkan tenaga anda kerana perjalanan masih jauh kerana ramai mahu tahu keputusan rasmi. Namun itu yang Syah bawakan tadi adalah keputusan tidak rasmi. Jika sebentar tadi jam 3 petang saya bersama rakan setugas Firdaus Azil di Setulang. Kini Firdaus Azil berada di Pejabat Barisan Nasional. Apa perkembangan terbaru di sana, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Jasmine. Di sini ialah bangunan UMNO Johor. Di sinilah tempat berkumpulnya beberapa pemimpin kanan. Antaranya daripada yang saya sempat lihat kelibat tadi ialah pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, merangkap bekas Presiden ataupun bekas Pengerusi Barisan Nasional dan juga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja lalu sebentar tadi. Antara pemimpin lain juga ialah Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein serta Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan, lebih dikenali sebagai Tok Mat. Mereka sudah berkumpul di dalam. Dan kalau boleh saya kongsikan juga, sebentar tadi Datuk Seri Muhammad Hassan telah mengumumkan bahawa keputusan tidak rasmi yang memihak kepada Barisan Nasional ketika ini ialah sebanyak 43 kerusi dikatakan sedang didahului oleh Barisan Nasional. Belakang sana ialah merupakan antara yang dikongsikan oleh BN Coms, iaitulah merupakan kiraan yang dikongsikan di sini untuk sebagai rujukan mereka yang hadir di sini. Masa ini kita masih lagi menunggu ketibaan ataupun kelibat pemimpin-pemimpin lain. Difahamkan Perdana Menteri juga akan ada di sini. Kita masih tidak dapat lihat kelibat Menteri Besar Johor sebelum ini, iaitu Datuk Hasni Mohamad serta pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Masa ini kita akan terus kongsikan dari semasa ke semasa, Jasmine. Baiklah, terima kasih Firdaus Azil. Firdaus Azil akan terus bersama Astro Awani sehingga malam ini untuk memberikan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini. Firdaus Azil mungkin masih berada di sana. Firdaus, sebelum kita akhiri sesi ini bersama Firdaus Azil dan akan bersama lagi sebentar lagi, bagaimana keadaan di sana? Saya pasti ramai penyokong-penyokong dan sebagainya berada di sana dan Firdaus Azil melalui pemerhatian sendiri. Bagaimana keadaan di sana, Firdaus? Baik, seperti yang saya kongsikan tadi, ramai pemimpin-pemimpin kanan, daripada itu juga pemimpin-pemimpin lain juga telah pun berada di sini. Keadaan di sini agak jovial, boleh kata agak ceria kerana mereka menyangkakan berdasarkan kiraan semasa mereka sedang mendahului di 43 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor, sekaligus menzahirkan keyakinan mereka untuk membentuk Kerajaan Negeri Johor yang baharu untuk tempoh 5 tahun akan datang. Keadaan sini sangat, boleh saya kata, agak sesak, penuh dengan media, daripada media tempatan serta media antarabangsa juga dengan penyokong-penyokong. Kalau boleh belakang ni sebenarnya ramai, agak sesak keadaan di sini sebenarnya, Jasmine. Baiklah Firdaus, saya pasti pematuhan SOP juga penting kerana kita tidak mahu berlakunya apa-apa selepas ataupun pasca pilihan raya negeri Johor. Terima kasih Firdaus Azil atas laporan itu. Kita akan terus bersama Firdaus Azil dan rakan-rakan saya yang lain yang berada di lapangan membawakan kepada anda yang terkini. Dan saya akan berehat seketika, kembali bersama saya sekali lagi dalam Sinar Awani jam 8 malam ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Kali ini kami membawakan kepada anda keputusan pilihan raya negeri Johor. Lebih 2.53 pengundi keluar mengundi hari ini. Siapa menang dan siapa kalah? Kami akan teruskan bawakan kepada anda daripada lokasi wartawan-wartawan kami yang berada di lapangan. Jika saya tadi berlintas langsung bersama Firdaus Azil dan juga Hasimi Muhammad, kini saya akan bersama Haji Nazri Kaha yang melaporkan setiap perkembangan terbaru. Kalau tidak silap saya, Haji Nazri kini berada di Sungai Segit. Haji. Ya, Jasmine, inilah kampung halaman Jasmine di dataran Segit di tengah Bandaraya Johor Bahru. Dan malam ini, malam cuti, pastinya kawasan di sekitar Segit ini akan meriah dengan ada pasar karat di sebelah kanan saya dan restoran-restoran yang menghidangkan makanan tradisi Johor juga akan buka sepanjang malam ini. Dan malam ini mungkin rakyat Johor akan lega kerana mereka sudah menunaikan tanggungjawab. Berapa peratus yang keluar mengundi, kita akan tahu menjelang keputusan penuh yang akan dikongsikan oleh pihak SPR. Tetapi dari keputusan tidak rasmi, kita sudah sedia maklum BN mendahului sekitar 34 kerusi. Tetapi apa yang lebih penting, bergerak ke hadapan. Sepanjang pengamatan 3 minggu saya berada di sini, keputusan pilihan raya ini akan menjadi refleksi, akan menjadi tanda aras demokrasi dan juga pilihan raya Malaysia di masa depan. Kerana pertambahan pengundi 18 hingga 21 tahun dan pendaftaran automatik, inilah yang perlu kita lihat secara signifikan. 750,000 penambahan pemilih berdaftar di pilihan raya negeri Johor amat besar jumlahnya berbanding 1.7 juta pada 2018. Jadi kelompok ini tidak dapat dikawal ataupun tidak dapat ditentukan, diprediksikan oleh setiap parti. Dan itu juga yang menyukarkan parti yang dominan seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk mencerap ke mana arah pola pengundian kelompok pengundi pertama kali dan juga pengundi automatik ini. Dan pastinya di kawasan-kawasan tertentu ada kawasan yang penuh sesak di saluran 567. Itulah undi untuk pengundi baru dan juga pengundi automatik, dan ada kawasan yang memang tidak ramai. Dan kawasan melibat saluran 3 dan 4 misalnya, kerana saluran ini kebanyakan mereka yang berada di luar Johor, sama ada di Singapura sekitar 200,000 ataupun mereka yang tidak pulang berada di luar daerah Johor, sama ada di Lembah Kelang ataupun sebaliknya. Jadi kelompok ini memang walaupun kita tahu ada kesesakan semalam hingga awal pagi tadi menuju ke selatan tanah air, kita menganggapkan itu juga akan mengundi. Betul, ada yang keluar mengundi, tetapi dengan penambahan 2.5 juta pemilih berdaftar, Jasmine, jadi apa yang kita dengar sekitar 5 petang tadi, sekitar 50%. Jadi kita boleh bayangkan kalau pada 2018 sekitar 82% keluar mengundi menyebabkan swing besar kepada Pakatan Harapan dan BN jatuh tumbang baru pertama kali di Johor ini. Tetapi walaupun sekitar 50% ataupun muktamadnya sekitar 55 ataupun 60% menjelang 6 petang tadi, kita boleh bayangkan ia masih tinggi dengan nisbah 2.5 juta pengundi. Walaupun kita tidak tahu di mana 20% pengundi baru menghalakan undi mereka. Jadi apapun keputusannya, selamat bertugas kepada kerajaan baru. Banyak fungsi ataupun banyak kerja mereka menjelang esok ataupun hari Isnin. Mereka tidak boleh berlengah lagi. Rakyat akan menunggu apa yang mereka akan lakukan. Rakyat Johor terkesan amat teruk dengan penutupan sepadan di depan saya ini, checkpoint menuju ke Woodlands. Mereka tidak boleh mencari rezeki. Orang Singapura, saudara mara Jasmine, tidak boleh datang ke Johor Bahru untuk membeli belah kuasa dolar Singapura. Tidak boleh memasuki negara kita dan ratusan ribu masih terpisah ataupun puluhan ribu masih terpisah dengan keluarga mereka, sama ada mereka berada di Singapura ataupun berada di Johor Bahru ini. Jadi itu kesimpulan saya untuk malam ini, dan pastinya rakan-rakan saya akan memberikan liputan komprehensif lagi dengan keputusan rasmi pada malam ini, Jasmine. Baiklah Haji, sebelum saya lepaskan Haji juga, seperti pilihan raya negeri Sarawak contohnya, ada ramalan-ramalan daripada penganalisis politik. Mungkin Haji ramai sudah berbual ramai dengan penganalisis politik pada hari ini. Ramalan, kerana kalau kita saksikan astroawani.com di mana kami bawakan kepada anda keputusan-keputusan tidak rasmi, nampaknya adalah lautan biru Barisan Nasional mempelopori
ataupun mendominasi keputusan tidak rasmi. Haji, ramalan mungkin bukan daripada Haji, daripada penganalisis politik yang Haji berbual tu tadi. Ya, keputusan rasmi pastinya akan diumumkan dari masa ke semasa oleh pihak SPR, tetapi dari dengar-dengar kata-kata politik dan juga perkongsian dari rakan-rakan penganalisis dan juga insider parti politik yang berada di Johor Bahru, dari angka 34 itu sebenarnya itulah keputusan yang mungkin sekitar itu yang akan dimiliki oleh Barisan Nasional ataupun lebih 1-2 kerusi lagi, mungkin maksimum 40. Baik. Itu amat berbeza dari awal ketika pembubaran. Mereka ingin mencapai land sweep ataupun dominasi 2/3 seperti Melaka, tetapi agak sukar kerana lanskap politik Johor berbeza di Melaka dan juga Sarawak. Tetapi bagi kawasan yang menjadi kubu tegar Pakatan Harapan seperti di kawasan Johor Selatan atau Pantai Barat, masih mungkin boleh kekal 10 kerusi, mungkin tambahan dari keadilan ataupun amanah sekitar 2 ataupun 3 kerusi lagi. Dan juga Perikatan Nasional jangan pandang enteng juga pertarungan mereka di kawasan majoriti Melayu di kawasan Felda, dan mungkin juga mereka mampu memperolehi kawasan-kawasan yang tradisinya dimiliki oleh UMNO Barisan Nasional, mungkin 1-2 kerusi boleh diperoleh oleh Perikatan Nasional. Jadi semuanya bergantung kepada keputusan rasmi pada malam ini, tetapi dari ura-ura dan dengar-dengar politik yang saya dapat kongsikan pada malam ini, itulah angkanya. Tidak mungkin mendapat 2/3 oleh BN dan UMNO untuk negeri Johor ini, tetapi mereka menang majoriti mudah ataupun lebih sedikit dan mampu untuk membentuk kerajaan dengan hanya menggunakan Barisan Nasional. Jasmine. Baiklah, itu dia tadi editor Astro Awani Nazri Kahar. Terima kasih, dan mungkin sebelum Haji ke Pasar Karat, bawakan kami dahulu laporan terkini dan juga sidang media Parti Keadilan Rakyat sebentar nanti apabila keputusan sudah pun keluar. Dan bercakap mengenai keputusan, saya akan terus bersama rakan setugas saya yang berada di studio juga pada kali ini, Syaf Syukri, yang terus dan juga taat setia membawakan kepada kita keputusan-keputusan yang masuk. Dan ketika ini saya tidak berapa pasti ada atau tidak keputusan baru, namun Syaf Syukri akan bawakan kepada kami. Syaf. Baik, terima kasih Jasmine. Seperti Jasmine cakapkan tadi, ibarat lautan biru di sini dapat disaksikan, dan untuk ketika ini keputusan tidak rasmi setakat jam 8.07 malam, Barisan Nasional berada di hadapan dengan 34 kerusi DUN, dan memungkinkan adakah ini menjadi indikator adakah mereka akan memperoleh kemenangan di beberapa 34 kerusi ini atau lebih mencipta kemenangan di beberapa kerusi lain. Namun perlu diingatkan, ini adalah keputusan tidak rasmi. Dan kepada anda yang masih ketinggalan, tidak sempat menyaksikan saya di kaca TV sebentar tadi, setelah beberapa jam saya berada di sini, anda boleh terus dapatkan keputusan-keputusan penuh ataupun keputusan-keputusan tidak rasmi di pru.astroawani.com/PRN Johor. Bercakap mengenai beberapa keputusan yang baru masuk, Jasmine, mungkin ada keputusan yang saya terlepas pandang, belum sempat saya kongsikan bersama dengan penonton Astro Awani. Kita pergi ke DUN N12 Bentayan. Sekarang ini kalau dapat disaksikan di sebelah saya ketika ini, calon PHDAP Ng Yak Hoi mendahului dengan 7,409 undi ataupun 65.12%, meninggalkan calon dari Barisan Nasional Gan Chiru dengan 2,359, satu angka yang agak jauh perbezaannya kalau dilihatkan peratusan dan juga jumlah undinya. Dan juga calon PN Eddie Tan Kok Hong berada di kedudukan ketiga dengan 1,609, dan mungkin kita memberikan tumpuan juga kepada kerusi-kerusi lain, Jasmine. Seperti kita tahu, kerusi N53 Benut kalau dilihat di sini antara kerusi tumpuan belum ada keputusannya. Dan mungkin kita boleh beralih ke bahagian selatan dahulu. Kita lihat kepada salah satu kerusi di sini, N46 Perling. Calon PHDAP Liu Chin Tong ataupun pengerusi DAP Johor mendahului dengan 11,358 undi setakat ini, mewakili 46.52%, dan calon Barisan Nasional Tan Hiang Ki dengan kedudukan kedua 8,300 undi atau 33.99%, dan calon dari Perikatan Nasional Ku Xiao Li dengan 4,759 atau 19.49%, dan jumlah undi yang sudah dikira setakat
setakat ini 24,417 dan angka ini akan terus berubah dari masa ke semasa dan pastinya seronok untuk kita kongsikan dan kita saksikan di sini perubahan yang dapat kita, yang mungkin sudah saya terangkan sebentar tadi, seperti yang berlaku di kerusi N07 Bukit Kepong, dan nampaknya ada lagi keputusan baru yang diterima. Pastinya kita akan terus kongsikan bersama anda, dan kepada anda kalau nak saksikan keputusan penuh ini boleh terus saja ke pru.astroawani.com/PRN Johor, kerana di situ banyak yang kami kongsikan. Dan semestinya perkara yang paling dinanti-nantikan, keputusan tidak rasmi, seterusnya keputusan rasmi PRN Johor 2022. Siapa yang akan bentuk kerajaan? Pastikan anda terus setia bersama kami di saluran 501 dan di semua platform media sosial Astro Awani. Kembali bersama Jasmine Abu Bakar. Baiklah, terima kasih Syaf Syukri. Itu dia tadi. Saya memang kalah dengan tenaga yang Syaf Syukri ada, kerana Syaf sudah bersiaran daripada jam 4 petang tanpa henti. Saya jam 3, 1 jam je sahaja tadi. Terima kasih Syaf. Teruskan bersama Syaf Syukri. Seperti Syaf Syukri katakan, lapor langsung dan sebagainya. Keputusannya ada di astroawani.com. Kita akan beralih kepada perkembangan lain. Terima kasih Syaf. Ke perkembangan COVID-19, Malaysia dijangka melepasi gelombang jangkitan varian Omicron menjelang hujung Mac ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, jangkaan itu selepas melihat tanda penurunan jangkitan. Negara luar seperti Britain dan Filipina juga sedang dalam tren penurunan selepas berada pada kemuncak penularan Omicron kira-kira sebulan dan 2 bulan lalu. Dan berdasarkan pendekatan imuniti kelompok, iaitu pemberian vaksin kepada rakyat ketika ini, beliau percaya jangkitan harian varian tersebut akan dapat dikurangkan. Jelasnya, 99% populasi dewasa sudah menerima vaksin COVID-19, manakala hampir 3 juta penduduk pula telah sembuh daripada jangkitan tersebut. Our fear is that if the new variant comes in, it's more virulent, more transmissible and resistant to the current vaccine. That is our fear. So we need to prepare. But so far, today, we know that Omicron responds to our vaccine. That's good. And the vaccination rate is very high. And then we think that we can open up. So we hope that by herd immunity approach, that Omicron will eventually be controlled, and the cases, as you see in other countries, are going down. So that's how we will live with the virus, and then in terms of the control, the spread, and of the Omicron in this country. Perkembangan tanah runtuh di Taman Bukit Permai bersama Umar Vati di lokasi. Bukan sekarang, selepas ini. Baiklah, hari ini Majlis Perbandaran Ampang Jaya atau MPAJ menafikan dakwaan penduduk di Taman Bukit Permai 2 yang mengatakan tiada sebarang tindakan diambil pihak kuasa walaupun penduduk ada membuat aduan. Pegawai Perhubungan Awam MPAJ Nur Hayati Ahmad memberitahu berdasarkan semakan pihaknya hanya menerima aduan kerosakan berkaitan longkang di hadapan rumah penduduk di Jalan Teratai 1/2K dan bukannya di tapak kejadian tanah runtuh. Umar Vati yang berada di lokasi sepanjang hari ada butirannya. Mungkin kita boleh tanyakan kepada Umar bagaimana agaknya keadaan ketika ini. Adakah penduduk sudah dibenarkan kembali ke rumah masing-masing, Umar? Terima kasih Jasmine di studio, dan pada ketika ini saya masih berada di Taman Bukit Permai 2, iaitu kira-kira 100 meter daripada kawasan tanah runtuh di belakang saya ni, dan pada ketika ini lokasi ini masih lagi ditutup dan tiada kerja-kerja pembersihan ataupun pengalihan tanah berlaku kerana kajian mengenai pengukuhan tanah masih lagi dijalankan oleh Jawatankuasa Teknikal Kerajaan dan kajian untuk memastikan mengenai pergerakan tanah. Dan sebentar tadi saya sempat untuk menemu ramah ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya Muhammad Samad sebentar tadi, dan beliau memberitahu sebarang keputusan sama ada untuk membenarkan penduduk di sini untuk memasuki kawasan ini atau tidak adalah bergantung kepada laporan teknikal yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa itu, dan beliau memberitahu pasukan berkenan tidak mahu mengambil sebarang langkah secara tergesa-gesa kerana dia mungkin melibatkan nyawa penduduk dan sebagainya. Dan ditanya mengenai
insiden mengenai insiden tanah runtuh, Muhammad Samad ada menyifatkan kejadian ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan beliau menjawab memberitahu bahawa ini adalah lokasi yang selamat. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh sebentar tadi. Ikut pengalaman saya, pokok-pokok kecil yang tumbang, itu adalah salah satu tanda kegagalan cerun lah. Nombor 2, aliran air yang konsisten di bawah tanah. Itu juga tanda-tandanya. Selain daripada itu, saya rasa saya tak nampaklah satu tanda yang besar daripada dua perkara atau tanda ini. Hanya itu petanda pernah berlaku sebelum. Di sini tak pernah. Kawasan itu tak pernah. Saya pantau tak pernah. Yes. Tak sangka. Okey. Kalau ada pokok yang diturunkan pun penduduk yang potong untuk dia bercucuk tanam dekat sana. Kalau itu saya pasal sekali. Untuk bukti rujuklah Google Earth, dia akan tunjuk dekat sana berapa cantiknya dengan buffer zone yang panjang daripada yang lebar daripada border takhir bangunan penduduk, rumah penduduk dengan cerun itu memang jauh. Dan itu tadi apa yang dikatakan oleh ahli Majlis Perbandaran Ampang Jaya sebentar tadi. Dan jika kalau Jasmine tanya dekat saya, kawasan ini sama ada selamat untuk diduduki atau tidak, dan saya difahamkan sekumpulan daripada penyelidik UKM sebentar tadi kira-kira pukul 2 petang hingga pukul 3 petang tadi, kira-kira 1 jam meluangkan masa di sini untuk melakukan kajian. Dan saya difahamkan apa antara intipati kajian adalah dikatakan cerun di sebelah kiri saya ini masih tidak selamat dan agak ada berlaku pergerakan. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebentar tadi, waktu satu-satunya kru media yang berada, kami Astro Awani sebentar tadi, kami sempat menyaksikan berlakunya 2 kali tanah runtuh, iaitu kira-kira pukul 7.12 petang tadi dan juga 7.46 malam tadi. Dan kami agak ketakutan juga melihat agak dengan bunyi yang agak seperti satu denyutan ataupun letupan yang kuat besar. Dan saya juga difahamkan kira-kira 10 sensor iaitu device dipasang di puncak bukit di puncak cerun itu untuk melihat kepada pergerakan tanah. Dan apa yang dikongsikan oleh seorang pegawai dari JKR sebentar tadi, kira-kira pukul 7 sehingga pukul 7.50 malam tadi masih berlaku adanya detect pergerakan tanah berlaku di kawasan ini. Dan setakat ini saya Jasmine sendiri boleh melihat kawasan di belakang saya masih dia ada 2 deretan rumah di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, di mana di atas kira-kira 10 buah rumah di atas saya itu masih lagi belum mendapat bekalan air dan juga bekalan elektrik. Sementara rumah yang benar-benar di sebelah kanan dan juga di kiri saya, kira-kira 20 hingga 25 buah rumah telah mendapat bekalan elektrik dan juga air. Dan saya melihat penduduk mula memasuki kawasan ini dan hanya dibenarkan untuk memasuki kawasan ini untuk mengambil barang keperluan termasuk pakaian dan sebagainya. Dan kerajaan juga menyediakan sebuah pusat pindaan sementara di Dewan Berhampiran. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya dari tanah runtuh di Ampang. Baik Umar, saya mungkin ada masa sedikit saya nak bertanyakan kepada Umar kerana itu adalah perkembangan terbaru berlaku pergerakan tanah selepas jam 7 tadi 2 kali kalau tidak silap saya Umar katakan tadi. Apakah langkah susulan? Adakah itu sesuatu yang telah diramalkan pihak JKR dan sebagainya kerana hari ini adalah beberapa hari selepas kejadian? Adakah ia akan berlaku lagi? Umar, mungkin Umar ada sedikit perkembangan ataupun update mengenai itu kerana baru sahaja berlaku tadi, Umar. Ya benar Jasmine, dan saya difahamkan yang sekumpulan daripada penyelidik dari UKM seperti tadi telah meramalkan akan berlaku pergerakan terutamanya di cerun kiri saya agak kestabilan tanahnya agak tidak agak membimbangkan. Dan bila-bila saja tanah runtuh susulan boleh berlaku, terutamanya apabila cuaca hujan ataupun tidak mengizinkan. Itu apa yang dikongsikan oleh salah seorang pegawai yang berada di sini, di mana laporan penuh daripada penyelidik daripada UKM belum diterima setakat ini, Jasmine. Umar, sebelum itu saya juga mahu tahu keadaan penduduk-penduduk di sana. Saya pasti selepas ia berlaku kebimbangan tu masih ada benar mereka ditempatkan di pusat penempatan sementara, tetapi mereka mahu tahu berapa lama lagi perkara ini akan berlanjutan.
mereka boleh letak sensor dan sebagainya, cek dan sebagainya, tetapi yang penting kehidupan tu harus diteruskan. Jadi berapa lama agaknya dan apakah sentimen penduduk sebersikit Umar masanya? Jasmine, sebenarnya memang PPS disediakan oleh kerajaan di mana boleh menempatkan hampir 100 hingga 150 orang. Namun saya difahamkan sehingga ini tidak seorang pun penduduk di sini yang tinggal di PPS itu dan mereka mengambil keputusan untuk tinggal di hotel, di rumah saudara ataupun rumah rakan-rakan mereka. Dan saya juga sempat bercakap dengan beberapa orang jiran, beberapa penduduk di sini di mana ada yang menyatakan kebimbangan dan juga ada yang mendakwa bahawa perancangan pembangunan tidak terkawal di kawasan ini sejak 30 tahun yang lalu. Mungkin antara penyumbang kepada berlakunya bencana yang meragut 4 nyawa pada hari Khamis lepas. Baiklah Umar, saya pasti ada lagi yang perlu Umar dapatkan informasi dan sebagainya. Umar akan kongsikan segalanya di astroawani.com dan juga di platform-platform kami yang lain. Terima kasih Umar. Kita akan berehat seketika, kembali nanti. Malaysia wajar jadi contoh kepada negara lain persefahaman rakyat pelbagai kaum. Malaysia harus menjadi contoh kepada negara lain kerana berjaya mencapai persefahaman bersama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini. Ia harus ditekankan dalam semua program diplomasi budaya yang kini merupakan salah satu kerangka dasar luar baru yang digubal Wisma Putra. Berbanding dengan negara lain, Malaysia lebih celik dalam budaya kerana wujud komunikasi yang berkesan antara budaya di negara ini. Perkara tersebut disampaikan Profesor Dato' Osman Bakar semasa rakaman rancangan Focus in Continuity Roundtable Discussion on Cultural Diplomacy di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR baru-baru ini. Menurut Profesor Osman, kita perlu membentangkan usaha diplomasi kebudayaan dengan mempromosi pencapaian kita sebagai sebuah negara yang aman walaupun terdapat pelbagai kaum dan agama. It is important to present these successes when negative developments are taking place in the Western capitals, in the Western countries themselves. In other words, the Malaysia's achievement of being a multi-ethnic, multi-religious country, a country that is trying its best to achieve unity in diversity. So Malaysia is a kind of unique. Pluralistic country. As far as I'm concerned, the West is not a model for us. We should be the model for others. Tambah Profesor Osman lagi, walaupun Malaysia lebih celik budaya berbanding orang Barat, masih ada ruang untuk menambah baik kejayaan yang sudah dicapai. Manakala seorang lagi panelis diskusi tersebut, Asma Abdullah, menjelaskan cabaran bagi Malaysia untuk diplomasi budaya adalah menentukan apakah identiti Malaysia yang dipromosi ke luar negara. The perspective of a Malay about Malaysia is very different from Chinese, Indian, others, Bumiputra. So I think we need to come to some landing in terms of who is a Malaysian. And this is what I feel that it is work in progress because we keep changing the boundaries. Yeah, and this is where I feel that there has to be a cohesive message by all ministries who are promoting Malaysia abroad to have a consistent view about who is a Malaysian. Diplomasi budaya bukan satu perkara baharu dan usaha tersebut jelas dilihat apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengiktiraf peranan budaya popular sebagai salah satu cara diplomasi antarabangsa dengan melantik pelakon dan penyanyi Danny Kaye sebagai Duta Muhibah UNICEF yang pertama pada 1954. Diplomasi budaya menjadi semakin popular untuk mempromosi budaya negara masing-masing menerusi filem, muzik, acara persembahan dan juga makanan seperti yang dilakukan negara Asia seperti Jepun, Korea dan China. Saksikan rancangan Focus in Continuity, Roundtable Discussion on Cultural Diplomacy pada Ahad 13 Mac pukul 10 malam di Astro Awani bersama panelis Profesor Osman, Asma Abdullah dan Edin Khoo.
Baiklah, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Teruskan bersama kami keputusan pilihan raya negeri Johor sebentar sahaja lagi bersama rakan-rakan tugas saya lain, Syaf Syukri, Zulfitri Yusof, Ehsan Yahya dan ramai lagi. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.